mereka dihina oleh orang lain. Bahkan Islam disamakan dengan teroris, pengganas. Sebaliknya, Islam bukan agama pengganas. Islam adalah agama perdamaian. Islam bermakna bahawa kita perlu ada keadaan yang selamat bagi semua umat, bukan saja yang beragama Islam tetapi juga yang bukan beragama Islam. Tetapi apakah yang menyebabkan kita sekarang ini begitu mundur sehingga tak dapat pun mempertahankan negara-negara kita? Sebabnya ialah oleh kerana walaupun kita akui kita beragama Islam, tetapi kita sebenarnya tidak menurut cara hidup Islam. Kita tumpu kepada fardu ain, iaitu untuk akhirat, dan kita buat macam-macam acara kononnya dalam usaha kita untuk mengamalkan apa yang diwajibkan oleh agama Islam ke atas kita untuk akhirat. Kita tidak memberi pandangan yang sepatutnya kepada kehidupan di dunia. Kita lebih utamakan akhirat dan tidak ambil bahagian kita di dunia. Ada di antara kita yang berkata bahawa dunia ini bukan untuk orang Islam. Dunia ini adalah untuk orang kafir, dan tempat kita ialah di syurga setelah kita mati dan kita sampai ke akhirat. Pendapat ini salah, kerana dunia ini juga adalah untuk orang Islam. Sebab tu dalam Quran banyak kali disebut tentang pentingnya orang Islam mempertahankan orang Islam dan agama mereka. Kita tentu ingat bahawa berkenaan dengan beberapa surah dalam Al-Quran disebut bahawa amat penting orang Islam membuat persediaan untuk mempertahankan umat Islam. Umpamanya disuruh kita mempunyai senjata-senjata tertentu, melatih diri, menggunakan kuda perang dan sebagainya untuk mempertahankan umat Islam di dunia. Kalau tidak ada keperluan kita pertahankan umat Islam di dunia, apa perlunya kita bersiap sedia untuk pertahankannya? Lebih baik lagi kita serah diri supaya dalam sesuatu serangan daripada pihak lain, kita serah diri supaya kita akan meninggal dunia, akan mati, dan kita akan ke syurga kerana kita sanggup berkorban nyawa untuk akhirat. Sebaliknya kita disuruh pertahankan. Pertahan bermakna bahawa kita ingin supaya kita juga ada tempat di dunia ini. Dan kalau kita baca Quran, banyak dalam Quran memberi panduan kepada kita berkenaan dengan cara hidup Islam. Dan banyak sungguh ajaran dalam Quran. Umpamanya satu daripadanya ialah bahawa orang-orang Islam itu adalah bersaudara. Tetapi kita lihat orang Islam berperang dengan orang Islam, membunuh orang Islam. Itu bukan cara saudara. Bahkan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi kita agak gairah untuk berperang, gunanya untuk mempertahankan diri kita. Tetapi kita dilarang daripada membunuh, kerana membunuh seseorang adalah sama dengan membunuh umat manusia. Demikian larangan terhadap membunuh. Tetapi kita lihat orang Islam membunuh. Bukan saja membunuh orang bukan Islam yang bermusuh dengan mereka, tetapi membunuh orang Islam. Dan untuk itu tempat mereka di akhirat ialah di neraka sepanjang hayat.
Itu dijanjikan dalam Al-Quran. Bermakna bahawa sementara kita begitu kuat mengamalkan fardu ain, kita sembahyang, kita puasa, kita keluar zakat, kita buat kerja haji, kita mengucap 2 kalimah syahadat, semua itu kita lakukan. Tetapi untuk yang lain-lain bahagian dalam cara hidup Islam, kita ketepikan. Sebab itulah kita gagal. Sebab itulah kita ditindas oleh orang lain dan kita tidak dapat majukan orang Islam. Umpamanya, kita disuruh bersedia untuk pertahankan diri, bukan untuk menyerang, tetapi untuk mempertahankan umat Islam daripada serangan oleh musuh-musuh Islam. Di zaman Nabi, pertahanan bermakna memiliki kuda perang, memiliki pedang, memiliki senjata-senjata yang relevan pada masa itu, tombak dan sebagainya, pemanah dan sebagainya. Tetapi di zaman ini, kalau kita pegang kepada ajaran Islam supaya kita melindungi orang Islam daripada serangan, yang diperlukan oleh kita bukan tombak, bukan anak panah, bukan pedang, bukan kuda perang. Yang dikehendaki oleh kita ialah senjata-senjata yang moden, senjata yang boleh mempertahankan kita, termasuklah mempunyai kapal perang, mempunyai pesawat pejuang, mempunyai kereta kebal, tank dan sebagainya. Itu senjata untuk pertahankan umat Islam. Tetapi kita lebih utamakan senjata di zaman Nabi dan tidak peperangan di zaman Nabi, pertahanan di zaman Nabi. Yang diutamakan ialah pertahanan, bukan senjata. Jadi kalau kita nak pertahan umat Islam, kita perlu ada senjata-senjata yang relevan di zaman ini. Ada roket, ada pesawat yang boleh terbang tanpa pilot dan sebagainya. Itu yang diperlukan. Tetapi kita tidak tumpu kepada itu, kita cuma tumpu kepada sembahyang untuk akhirat. Pasal dunia ini bukan untuk kita. Inilah kesalahan besar yang kita lakukan. Kita tidak ikut ajaran Islam. Kalau kita ikut ajaran Islam dan kita sesuaikannya dengan keadaan zaman, saya yakin bahawa orang Islam akan dapat pertahankan diri mereka, dapat capai kemajuan, pembangunan dan sebagainya, seperti juga orang-orang lain. Kita akan ada tentera yang cukup lengkap dengan senjata moden, bukan yang dibeli daripada pihak lain, tetapi yang dicipta dan dikeluarkan oleh kita. Untuk ini kita perlu ilmu. Ilmu apa? Kita perlu ilmu sains. Kita perlu belajar berkenaan dengan fizik, chemistry, biologi dan macam-macam lain ilmu dalam bidang sains. Kalau kita mempunyai cukup pengetahuan, kecekapan dalam bidang sains, kita juga boleh cipta senjata-senjata yang relevan untuk pertahankan umat Islam. Tetapi kita lebih utamakan untuk akhirat. Ya, kita tambah, tak cukup dengan apa yang diwajibkan ke atas kita, kita tambah lagi kegiatan untuk akhirat. Macam mana kita lebih utamakan masa untuk akhirat dan sebagainya. Dengan itu kita kehilangan ilmu untuk dunia. Sedangkan dunia ini juga adalah untuk orang Islam, untuk dipertahankan, untuk nyawa orang Islam diselamatkan. Sebab itu kita lihat sekarang ini di beberapa buah negara Islam,
peperangan berlaku. Peperangan antara suku